Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so hari ini kita akan masih lagi berada pada topik 9.0 keseimbangan redox. Okay, di bawah subtopik 9.1 pengoksidaan dan penurunan. Jadi, apa yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah berkaitan dengan pertukaran ion ferrum 2+ kepada ion ferrum 3+. Okay, so untuk video ini kita hanya fokus kepada ferrum 2+ kepada ion ferrum 3+. So ini adalah pengenalan berkaitan dengan ion ferrum 2+ dan ion ferrum 3+, yang mana ion ferrum 2+ ini digunakan dalam pil zat besi, okay, yang digunakan oleh pesakit anemia dan juga wanita hamil. Okay. So kehadiran ion ferrum 2+ dan juga ion ferrum 3+ ini ditentusahkan dengan menggunakan beberapa larutan. Yang biasa kita guna adalah larutan natrium hidroksida, amonia aqueous, larutan kalium hexacyanoferrate 2, larutan kalium hexacyanoferrate 3 ataupun larutan kalium thiocyanat. Okay, so ini adalah larutan-larutan yang biasa kita gunakan untuk menentukan ujian pengesahan kehadiran ion ferrum 2+ dan juga ion ferrum 3+. Okay. Jadi kita teruskan dengan pertukaran ion ferrum 2+ kepada ion ferrum 3+. So ini adalah prosedur pertukaran ion ferrum 2+ kepada ion ferrum 3+. Apa yang kita perlukan adalah tuangkan 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfate. Okay, larutan ferrum 2 sulfate, daripada sini kita boleh dapat ion ferrum 2+, 0.5 molar ke dalam sebuah tabung didih. So, rujuk kepada gambar raja ini, okay. Titiskan air bromin. Okay, this is air bromin. Okay, titiskan sedikit demi sedikit sambil menggoncang tabung didih sehingga tiada lagi perubahan warna. Okay, goncangan itu adalah untuk memastikan perubahan warna itu sekata. Kemudian, panaskan campuran di dalam tabung didih secara perlahan-lahan. Okey, tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam campuran untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3+ yang terbentuk. Dan last sekali, rekodkan semua pemerhatian. So ingat, NaOH digunakan sebagai ujian pengesahan kehadiran ion Fe3+. Okay, so pertama sekali kita tengok gambar raja. Okay, dan kita kenal warna dulu. Air bromin warnanya adalah perang. Okay, ini adalah warna asal. Kalau kamu tengok dalam gambar ni dia adalah warna perang. Larutan ferrum 2 sulfate, okay, ferrum Fe2+, dia adalah berwarna hijau. Okay, apa yang berlaku selepas air bromin dititiskan ke dalam larutan ferrum 2 sulfate? Okay, kita abaikan sulfate. Yang akan bertindak balas adalah Fe2+, dan yang ini yang akan bertindak balas adalah Br2. Okay, kemudian kita tengok. Selepas berlakunya penambahan air bromin, okay, larutan ini telah bertukar warna. Dia menjadi warna perang. Okay, maksud warna perang itu dia telah bertukar menjadi ferrum 3, di mana ion Fe3+ hadir. Nampak? Waktu ferrum 2 sulfate, okay, dalam ni dia hadir Fe2+. Okay, setelah kita tambahkan air bromin. Air bromin ini bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okay, sebab apa? Sebab Fe2+, okay, kalau kita tengok dekat NPO dia, nombor pengoksidaan, okay, ion Fe2+ kepada Fe3+. Okay, now you tengok dekat, okay, kamu tengok dekat nombor pengoksidaan. So, nombor pengoksidaan dia 2+, dia menjadi 3+. Okay, so bila 2+ dia menjadi 3+, maksudnya NPO dia, nombor pengoksidaan dia bertambah. Okay, dan kita dah belajar
sewaktu awal-awal lagi. Okay. NPO bertambah maksudnya Fe2+ ini mengalami tindak balas pengoksidaan dan dia merupakan ejen penurunan. Okay. So kalau dia mengalami ejen penurunan, automatically dia lepas ke dia terima elektron? Ejen penurunan dia akan tindak balas pengoksidaan, dia akan lepaskan elektron. Dia akan lepaskan dia akan lepaskan elektron. So untuk bromin, memandangkan dia merupakan ejen pengoksidaan, so dia akan mengalami tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan, kita tahu dia akan terima elektron. Right. So sekarang kita isikan jadual. Kita dah kaji gambar raja, kita dah kaji perubahannya. Sekarang kita masukkan dalam jadual. Pertama sekali, jadual yang paling atas sekali, kita masukkan bahan yang terlibat. Untuk bahan yang terlibat, kita ada dua. Satu, Fe2+, ion Fe2+, dan satu lagi adalah bromin, Br2. Ingat dia tak boleh duduk sorang-sorang, now kita tengok yang kedua. Yang kedua, tindak balas. Tindak balas ion ferrum 2+ mengalami tindak balas pengoksidaan. Ion Fe2+ mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala molekul bromin mengalami tindak balas penurunan. Jadi ejen adalah berlawanan lah. Ion Fe2+ ialah ejen, dia mengalami pengoksidaan, so dia adalah ejen penurunan. Manakala molekul bromin ejen pengoksidaan. Seterusnya, proses. Bila dia tanya proses, maksudnya dia nak tahu sama ada dia lepas ataupun terima elektron. Pelajar, elektron ini cikgu tulis ringkas. Kalau kamu perlu tulis penuh, iaitu elektron. Jangan guna ringkasan. So ion ferrum 2+, dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Maksudnya ion Fe2+ lebih mudah melepaskan elektron. Manakala untuk bromin, Br2 ataupun molekul bromin lebih mudah untuk menerima elektron. Kemudian apa lagi yang kita perlu ambil? Persamaan setengah.
samaan setengah. Okay, so Fe2 plus, dia kata lebih mudah melepaskan elektron. Dia menghasilkan Fe3 plus tambah dengan elektron. Okay, so sekarang ni kita perlu tengok nombor pengoksidaan. Balancekan nombor pengoksidaan. Kat sini positif 2. Kat sini positif 3 tambah dengan negatif 1. So total kat sini adalah positif 2. Jadi kedua-dua nombor pengoksidaan ataupun charge dia adalah sama. So dia dah balance. Okay, so kita tak perlu tambah apa-apa. Alright, next. Kita tengok bromine. Okay, kita kata Br2 dia lebih mudah untuk menerima elektron untuk membentuk Br minus. Okay, sekarang kita kena balancekan dia. Jadi, balancekan dia, kamu tengok Br2 sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan ada 1. Jadi, kita akan tambah 2. Balancekan charge. Balancekan charge. Charge ini adalah negatif 2. Charge ini adalah kosong. Charge ini negatif 1. Jadi, kita tambah 2 di hadapan. Bila kita tambah 2, automatically yang ini akan jadi negatif 2. So nampak charge dia dah sama. Jadi kita dapat persamaan setengah Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus tambah elektron, dan persamaan setengah untuk bromin, kita dapat bromin tambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 ion bromida. Okey. Seterusnya, apa yang kita boleh dapat daripada persamaan daripada proses ini adalah yang kita perlu ambil pemerhatian. Okey, untuk pemerhatian, okey, kita dah bincang di awal-awal tadi. Bila maksudnya pemerhatian? Pemerhatian adalah apa yang you nampak, apa yang kamu nampak. Okey, so untuk ion ferrum 2+, warna larutannya adalah warna hijau. Jadi kita tulis warna hijau larutan ferrum. Okey, ferrum 2 sulfate berubah menjadi perang. Okey, manakala untuk air bromin, okey, warna perang air bromin menjadi pudar. Okey, ataupun dia dinyah warnakan. Okey. Kemudian ujian pengesahan. Okey. Ujian pengesahan. Untuk ion Fe3+, okey, larutan menjadi warna perang, okey. So, kita akan tulis larutan NaOH ditambahkan ke dalam tabung uji. Mendakan, bukan mendakan larutan menjadi keperangan. Okey.
Okey, maaf dia bukan menjadi larutan keperangan Okey, sekejap. Betul lah, dia menjadi mendakan keperangan, mendakan perang. Okey. Tabung uji. Mendakan perang terhasil. Okey. Selain daripada larutan natrium hidroksida, kita juga boleh guna larutan amonia ataupun larutan yang cikgu mention pada slide yang awal-awal tadi. Okey, tengok kepada perubahannya lah. Okey, biasanya kita akan guna natrium hidroksida ataupun amonia, ataupun kita juga boleh menggunakan kalium tiosianat Okey, tapi keputusan dia berbeza lah. Kalau kita menggunakan larutan kalium tiosianat, apa yang berlaku? Kita akan nampak larutan merah darah terbentuk. Okey, kalau kita menggunakan amonia ataupun natrium hidroksida, kedua-duanya akan terhasilnya mendakan perang. Okey? Okey, dan yang terakhir saya guna marker biru. Okey, yang terakhir kita bina persamaan ion. Okey, macam mana nak tentukan persamaan ion? Tengok pada persamaan setengah. Persamaan setengah dia, pastikan elektron dia sama. Okey, so kalau elektron tak sama, you kena make sure dia sama. Sebelah yang bromin dia ada 2, ferrum Fe2 plus dia ada 1 elektron. Jadi kena darabkan dengan 2 di sini. Bila darabkan dengan 2, kita akan dapat 2 Fe2 plus menghasilkan F2 Fe3 plus tambah dengan 2 elektron. Okey, yang Br2 pula dia sama je, tak ada perubahan, kita tak ubah apa-apa. Tambah 2 elektron menghasilkan 2 Br minus. Okey, kemudian nak buat persamaan ion, kita mesti kena salin semula. Okey, saya padam yang ni sebab kita tak ada ruang. Okey. Kita salin semula kedua-dua persamaan tadi dengan mengabaikan elektron yang dah sama tadi. Okey, yang ni kita abaikan. Ni kita abaikan. Ini kita abaikan. Ini pun kita akan abaikan. Okey, jangan salin lagi. Alright. Kemudian kita salin persamaan ion 2 Fe2 plus. Okey, sebelah kiri semua letak sebelah kiri. Tambah Br2 menghasilkan, okey, sebelah kanan salin balik 2 Fe3 plus tambah dengan 2 Br minus. Okay, so sampai di sini sahaja untuk penerangan ringkas pertukaran ion ferrum 2 plus kepada ion ferrum 3 plus. Terima kasih kelas.